Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan Power Rangers ingin membentangkan laporan tugasan 2 daripada pendidikan operasi bagi semester ini. Baiklah, daripada tugasan 1, kita dapati maksimum Z sama dengan 300x1 tambah 400x2 tolak 50x3 tertakluk kepada kekangan 0.8x1 tambah x2 tolak x3 kurang atau sama dengan 0, x3 kurang atau sama dengan 98, 0.6x1 tambah 0.7x2 kurang atau sama dengan 73, 2x1 tambah 3x2 kurang atau sama dengan 260, x1 lebih besar atau sama dengan 88, x2 lebih besar atau sama dengan 26. Di sini kita dapat lihat x1 merupakan bilangan kereta yang dihasilkan setiap hari, x2 merupakan bilangan trak yang dihasilkan setiap hari dan x3 merupakan jenis mesin yang disewa setiap hari. Di darjah 1 menunjukkan tablo terakhir M besar daripada tugasan 1. Bagi soalan pertama, if cars contribute 310 to profit, what would be the new optimal solution to the problem? Okey, jika fungsi bagi X1 meningkat lebih daripada 320, maka asas masa bukan lagi optimal. Dan jika fungsi objektif bagi X1 menurun hingga negatif infinity juga, asas masa bukan lagi optimal. Oleh itu, asas masa kekal optimum jika dia berada dalam negatif infinity hingga 320. Memandangkan nilai 310 berada di dalam perantaraan negatif infinity hingga 320, maka asas masa tetap optimum. Oleh itu, nilai optimum pembaluh ubah adalah X1 88, X2 27.6 dan X3 98. Seterusnya kita masukkan dalam fungsi objektif baru. Maksimum Z sama dengan 310x1 tambah 400x2 tolak 50x3. Seterusnya kita substitute nilai pembaluh ubah keputusan ni ke dalam rumus baru, maka kita akan dapati Z sama dengan 33,420. Okey, untuk pengetahuan, kami ambil nilai pembaluh ubah keputusan daripada tugasan 1. Kami menggunakan M method untuk dapatkan nilai pembaluh ubah. Terima kasih. Seterusnya, soalan B. What is the most that Carco should be willing to pay to rent an additional Type 1 machine for one day? Untuk soalan ini, kekangan 2 berubah daripada X3 lagi kecil sama dengan 98 kepada X3 lagi kecil sama dengan 98 tambah D2. Dinyatakan nilai B inverse yang diperoleh dari tablo optimum pada tugasan 1 dan B merupakan nilai sebelah kanan kekangan dalam tablo awal. Untuk menggantikan nilai Z, B inverse darab B dan gantikan nilai X1, X2 dan X3 yang diperoleh ke dalam persamaan Z. Didapati harga bayangan adalah $350. Ini adalah masalah pemaksimuman. Maka, penambahan sebuah mesin jenis 1 akan mengubah keuntungan sebanyak 1 darab 350 sama dengan 350. Oleh itu, Carco sanggup membayar sebanyak $350 untuk setiap penambahan mesin jenis 1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Maira Syahira binti Kisman dengan nombor matrik A170045. Baiklah, bagi soalan C, kita akan gunakan kekangan 4 di mana 2x1 tambah 3x2 lebih kecil dan sama dengan 260 akan berubah kepada 2x1 tambah 3x2 sama dengan 260 tambah D4. Dengan menggunakan kaedah klasik, berikut adalah cara bagaimana soalan ini diselesaikan. Daripada tablo terakhir M besar daripada tugasan 1, B kuasa negatif 1 dapat dihasilkan melalui persamaan berikut. Dengan menggunakan penyelesaian optimum model dual, harga bayangan dapat diperoleh melalui penyelesaian tersebut dan harga bayangan yang diperoleh ialah seperti berikut, di mana X2 ialah
27.6, S6 ialah 1/6, S3 ialah 0.88, S4 ialah 0, X1 ialah 88 dan X3 ialah 98. Kemudian nilai optimum diperoleh dan kita mendapati nilai optimum ialah 33,420. Hasilnya ialah oleh sebab harga bayangan bagi pemalar keluli adalah 0, maka tambahan unit bagi keluli tidak memberi peningkatan pada hasil kerana hal ini melibatkan masalah maksimum. Oleh itu, Carco tidak perlu membayar tambahan bagi tan keluli. Sekian, terima kasih. Untuk D, nilai sebelah kanan berubah daripada 88 kepada 86 dan soalan minta kita cari nilai Z optimum yang baru. Maka kita perlu cari C puas B minus darab B kecil. C puas kita dapat daripada persamaan Z yang asal dan B minus kita dapat daripada tablo optimum. Jadi hasil darab C puas dengan B minus adalah yang berikut. Kemudian kita perlu cari C puas B minus darab B dan kita dapatlah Z optimum yang baru, iaitu 32,580. Baik, seterusnya saya akan menerangkan soalan I, yang mana persoalannya ialah adakah Carco perlu mengeluarkan JIP ataupun tidak, yang mana ianya bergantung kepada beberapa syarat, yang mana ianya memerlukan 1.2 hari pada mesin 1, 2 hari pada mesin 2, serta 4 tan besi. Dan daripada maklumat berikut, kita akan mulakan dengan mentakrifkan X3 sebagai bilangan JIP yang dihasilkan, dan tablo berubah dengan kemasukan X3, dan tablo baru ialah Z tolak 300 X1 tolak 400 X2 tolak 600 X3 tambah 50 M1 sama dengan 0, 0.8 X1 tambah X2 tambah 1.2 X3 tolak M1 tambah S1 sama dengan 0, M1 tambah S2 sama dengan 98, 0.6 X1 tambah 0.7 X2 tambah 2 X3 tambah S3 sama dengan 73, 2 X1 tambah 3 X2 tambah 4 X3 tambah S4 sama dengan 260, X1 tolak I1 sama dengan 88, X2 tolak I2 sama dengan 26. Kemudian, untuk mengetahui sama ada aktiviti baru menyebabkan asas semasa menjadi optimum ataupun tidak, kita akan mengiranya menggunakan formula di bawah, yaitu C puas B songsang EJ tolak CJ, yang mana lajur baru untuk JIP ataupun X3 ialah E3 sama dengan 1.2024000. Dan seperti yang kita sudah dapatkan di atas, nilai bagi C puas B songsang adalah sama dengan 400, 350, 0, 0, negatif 20, dan 0. Maka, dengan maklumat yang kita ada di atas, nilai bagi C puas B songsang EJ tolak CJ boleh didapatkan, dan nilainya ialah sama dengan negatif 120. Dan memandangkan jawaban adalah kurang daripada 0, asas tidak lagi optimum, dan X3 akan menjadi pemboleh ubah asas dalam penyelesaian optimum yang baru. Jadi, kesimpulannya, Carco perlu terus menghasilkan JIP.